memperbodohkan rakyat. Sebab itu rakyat kena bangkit, pertahankan hak mereka dan tentukan Malaysia ini gagah sebagai satu negara. Akta pembangunan bandar ni, tengok Petaling Jaya. Ya. Tengok Bandar Tun Razak, flat-flat siap tahun 60-an, satu bilik mandi tandas, keluarga, anak 6. Tahun bila? 60-an. Sekarang 2025. So nak ingat, saya biar nak tengok orang macam tu. Kebanyakannya Melayu situ, ada India sikit, ada Cina sikit, majoriti Melayu. Duduk dalam begitu di bandar. Duduk mana? Kuala Lumpur. Wah. Kalau ada Sentul pun di mana? Sentul. Mana Sentul hari aneh? Ini Sentul flat, ini one room, one toilet. Hari mau hidup macam mana? Anak una rendam, una nala anji. Jadi kita harus fikir, apakah nak biarkan setelah merdeka sekian lama catatan pertumbuhan 51%, pelaburan baru 100 bilion, kemudian rumah macam tu. Jadi kita kena cari jalan. Tak ada undang-undang ni, tak boleh buat. Susah. Nak dapat semua yang duduk situ sign setuju. Jadi sekarang kita kata 80% setuju, kita jalan lah. Dan yang 20% tu bukan kita nafikan, kita bagi rumah. Dulu 1 bilik, sekarang 3 bilik. Dulu 1 bilik mandi, sekarang 2. Itu syaratnya. Kalau dulu tanah Rizab Melayu, sekarang kekal Rizab Melayu. Kalau dulu tanah-tanah ikutlah strata title apa pun, kekal, tak ada ubah. Jadi yang nak bantah, Melayu sekarang terancam, orang Melayu habis tanah-tanah. Apa punya politik ni? Bagaimana lagi nak tolong saudara? Rakan-rakan ramai yang dulu kita reformasi, tolong rakyat, mustad'afin. Sekarang kita ada kuasa, tolonglah. Nak tolong orang ini, guna kuasa mereka, guna soal Melayu, soal Islam, halang usaha membela nasib Melayu dan nasib orang miskin. Sebab tu saya beritahu seorang murid, saya tak peduli. Ya, Perdana Menteri kena reserve sikit, tapi kalau mari begini, saya kata, kamu nak turun di Kuala Lumpur, nak lawan undang-undang, nak bela nasib miskin, saya akan kepalai perhimpunan untuk jawab mereka dan lawan pertahankan hak rakyat. Ya. Ini saya kata dulu. Ini. Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Ya. Jadi undang-undang kita buat, kalau ada beberapa kelemahan, cadanglah betulkan. Saya tak ada masalah. Ni bab ini boleh tak pindah gini? Boleh. Tapi nak bantah. Dia kata kita nak rampas tanah Melayu, rampas hak orang Islam. Mana dia saudara? Islam ini lebih banyak dimartabatkan tahun ini daripada masa mereka perintah. Ya. Jadi itulah perlunya pencerahan kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita. Saya minta rakan-rakan yang kerja turun, bukan saja kerja tapi bagi penjelasan. Ini battle. Ini sebenarnya peperangan, battle. Sama ada kita nak tolong rakyat atau nak guna sentimen kaum ini. Baik masalah marah, baik masalah DP, masalah Cina. Kamu tak buat apa? Ada cadangan tentang matematik, sains? Tak ada. Ada cadangan nak bangunkan rumah orang Melayu yang miskin? Tidak ada. Yang ada, ulang kenyataan Cina bahaya, Kristian nak ambil alih Pulau Pinang. Itu saja. Memperbodohkan rakyat. Sebab itu rakyat kena bangkit, pertahankan hak mereka dan tentukan Malaysia ini gagah sebagai satu negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi selamat berpuasa kepada semua teman-teman yang beragama Islam. Tapi sebelum itu, adakah anda ada masalah gastrik seperti saya?
saya memang ada masalah gastrik. Sekiranya anda ada masalah gastrik, mesti ada masalah untuk berpuasa. Jadi saya ingin rekomen satu produk yang sangat baik, yang sangat bagus, yang saya ambil sekarang ini, yang mana produk ini betul-betul membantu saya ketika saya mengalami gastrik ya. Okey, so sebelum kena gastrik, elakkan dulu. So produk ni dapat membantu untuk mengelakkan gastrik datang dengan teruk. Okey. So anda boleh tekan di mana-mana skrin video ini, anda boleh tekan dan ada keluar satu link di sini, anda tekan link itu dan anda akan dibawa masuk ke dalam link untuk membeli produk yang bagus ini. Sekali lagi, bagi anda yang ada masalah gastrik, tekan di sini dan anda akan dibawa ke link untuk membeli produk yang baik ini. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dakwaan kononnya wang 170 juta cash itu yang dalam banyak mata wang itu telah dibuat kononnya ada sabotaj lah dari SPRM letak wang kat sana. Okey, saya mau tekankan di sini. Dakwaan ini langsung tidak masuk akal. Tidak ada perkara ini berlaku ya. Kerana apa? Saya hanya berikan satu sebab saja, yang mana sebab ini tidak akan dapat digugat dan fakta ini tidak akan dapat dilawan oleh mana-mana cerita dongeng, mana-mana dakwaan salah, mana-mana pun perkara yang dibuat-buat, semua itu tidak benar. Okey, apa bukti bahawa wang ini bukan SPRM sabotaj? Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini fakta. Ada 30 orang, lebih 30 orang, 36 orang saksi telah dipanggil oleh SPRM. 36 saksi ini adalah bukti membuktikan disiasat tentang wang ini. Sekiranya, ini macam saksi mata lah tuan-tuan dan puan-puan. Macam saksi mata. Kalau seorang, ya mungkin susah. 2 orang mungkin susah. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Kalau ada 30 orang saksi yang tidak pun tampil memberitahu bahwa ini adalah sabotaj dari SPRM, kenapa pula tiba-tiba adalah manusia-manusia yang kata ini adalah sabotaj, wang itu diletak di sana? Ada 36 orang saksi. Kenapa mereka tidak dedahkan bahawa benda ini sabotaj kalau memang sabotaj? Takkanlah salah seorang daripada mereka tak bersuara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 36 orang saksi mata ataupun saksi ya, kita sebut saksi lah. Saksi kepada perkara ini sudah cukup membuktikan bahawa SPRM tidak melakukan apa-apa sabotaj. Tujuan saksi dipanggil untuk membuktikan bahawa benda itu kemungkinan ada betul atau tidak betul. Itulah maksud dia saksi. Itulah guna dia saksi. Untuk membuktikan bahawa perkara itu benar berlaku atau tidak benar berlaku. Saksi-saksi ini bukan saksi-saksi yang kaleng-kaleng. Saksi-saksi ini bukan saksi yang hanya dipungut-pungut di jalan raya, di tepi-tepi jalan, di kedai-kedai kopi. Bukan. Ini saksi-saksi yang berpengetahuan, pendidikan tinggi, yang ada pengetahuan undang-undang. Saksi-saksi ini tahu prosedur undang-undang SPRM Malaysia. Saksi-saksi ini tahu prosedur siasatan. Saksi-saksi ini tahu bagaimana untuk melawan sekiranya ada penganiayaan, sekiranya ada sabotaj yang berlaku. Saksi-saksi ini tahu sangat undang-undang. Ada mungkin di antara mereka yang memang tahu undang-undang secara lebih mendalam daripada kita.
daripada SPRM mungkin. Tapi saksi-saksi ini tidak ada seorang pun yang tampil memberitahu bahwa perkara ini salah. Itu maksudnya SPRM menjalankan siasatan ini berdasarkan lunas undang-undang. Selebihnya hanya mainan politik. Selebihnya hanya mainan politik. Semua dakwaan-dakwaan yang lain itu hanya mainan politik yang cuba spin sana sini, yang cuba untuk menunggang politik, untuk membenarkan benda yang tak benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudahlah. Kita biarkan SPRM untuk membuat siasatan. Sekiranya Anda ada bukti bahwa benda ini sabotaj, silakan. Dipersilakan untuk membuat laporan polis, kata SPRM sabotaj, dipersilakan. Nah, masalahnya sekarang ada 36 saksi yang bukan kaleng-kaleng ini. Ada 36 orang saksi yang memang saksi pandai-pandai belaka. Antaranya adalah pembantu-pembantu kanan ataupun pembantu-pembantu yang rapat dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kan mereka adalah 4 orang pertama yang telah ditahan. Mereka ini bukanlah budak-budak darjah 2, budak-budak darjah 3. Mereka bukan budak-budak darjah 2, darjah 3. Mereka ini berpengetahuan, berilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah tuh, sudah-sudahlah. Kalau pendidikan kita setaraf saja, tak tahu apa-apa, lebih baik diam jalah daripada cari nahas, cari bala. Daripada selepas ini duk hentam SPRM, duk hentam itu, duk hentam ini, las-las sendiri yang masalah. Lebih baik kita tunggu siasatan daripada SPRM, kerana saya percaya SPRM menjalankan tugas mereka seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Negara Malaysia. Seperti yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Negara Malaysia. Ya. Berprasangka buruk itu tak baik. Kita berprasangka baik. Ya. Saya berprasangka baik bahawa semua tindakan SPRM dan kerajaan yang ada pada hari ini untuk memastikan negara kita pada generasi kita yang akan datang tiada lagi masalah rasuah. Ini sangat penting untuk negara Malaysia. Okey? Tinggalkan komen anda. Okey, kita jumpa lagi. Selamat berpuasa sekali lagi. Bye-bye.